Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak share tentang komponen matematik. Okay, kita ada subjek matematik. Okay. Matematik ni ada terbahagi kepada dua komponen yang utamalah. Okay. Komponen pertama nama dia adalah simbol. Okay, simbol. Simbol ni apa? Simbol ni adalah contohnya nombor 0, 1, 2, 3 sampai 9. Okay, itu adalah simbol-simbol untuk nombor. Kemudian kita ada simbol tambah, tolak, darab, bahagi. Ini adalah simbol untuk operasi, dan kita ada simbol yang melibatkan persamaan ataupun ketaksamaan. Contohnya sama dengan, tak sama dengan, lebih besar, sama dengan, lebih kecil daripada, lebih kecil atau sama dengan, dan ada juga simbol-simbol contohnya punca kuasa. Dan ada juga simbol-simbol contohnya pi, e, dan pelbagai lagi, kurungan. Baik. So, ini adalah simbol, bahagian pertama. So, bahagian kedua adalah komponen bahasa. So, komponen bahasa ni pula, adalah terbahagi kepada dua juga, iaitu bahasa am. Saya namakan dia bahasa am. Contohnya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa kita nampak. Bahasa Jepun, macam itulah. Contohnya, kalau saya ada cerita, Ali, ada RM1. Tak nak duit lah. Ali ada 3 biji guli. Maafkan tulisan saya. Lepas tu Abu ada 8 biji guli. Dan soalan dia, berapa jumlah guli yang mereka ada. Of course, kamu yang baca akan kata, ada 3 dengan 8, kita tambah, kita dapat 11. So, jawapan dia adalah 11 biji. Bagus. Tapi bagaimana pula kalau soalan ini saya tukar dia menjadi bahasa Cina? So, anda perlukan penguasaan bahasa Cina untuk faham cerita ni, ataupun dalam bahasa Jepun sebagai contoh. Jadi, penggunaan bahasa, penguasaan bahasa kat sini penting lah. Jadi dekat Malaysia, kita ajar matematik dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang bahasa Inggeris ni biasanya untuk DLP lah, program DLP. Jadi, siapa kata penguasaan bahasa itu tidak penting? Dan bahagian kedua bahasa ni adalah bahasa bidang. Di mana bahasa bidang ni adalah bahasa bidang matematik lah. Kita tengah belajar matematik. Kalau bidang perakaunan, so dia ada bahasa bidang dia sendiri, ataupun bidang ekonomi ada bahasa dia tersendiri. Sebagai contoh, mari kita fokus dekat contoh perkataan yang sama. Contohnya, perkataan beza. Dalam matematik, perkataan beza ni ada maksud tersendiri. Berbeza dengan perkataan beza dalam bahasa Melayu. Berbeza. Maksud beza dalam matematik adalah kita ambil nilai yang besar, kita tolakkan dengan nilai yang kecil. Itu cerita dia, beza. So, perlu tahulah perbezaan ini. Yang kedua adalah bahasa yang memang hanya ada dalam matematik sahaja. Contohnya, dikatakan dengan segi empat sama. So, segi empat sama, apa yang anda tahu tentang segi empat sama? Jadi, segi empat sama ni mempunyai ataupun membawa banyak maklumat. Contohnya, segi empat sama mempunyai sisi yang sama panjang, dan sudut dekat dalamnya adalah 90 darjah. Dan segi empat sama ni merupakan segi empat selari. Dua sisi yang bertentangan adalah selari. Kemudian segi empat sama ni tak cantik pula. Segi empat sama ni ada 1, 2, 3, 4 paksi simetri. Dan segi empat sama ni dia punya luas adalah X kuasa 2. Kalau dia punya sisi tu X dan X lah. Dan dia punya perimeter adalah 4X. Apa lagi yang ada tentang apa lagi yang ada dengan segi empat sama? Segi empat sama dia mempunyai, ni segi empat tepat lebih kurang segi empat sama mempunyai dua penjuru. Penjuru ke penjuru, ada dua penjuru, di mana persilangan dekat tengah dia merupakan titik tengah. Dan dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Di mana panjang ini sama dengan panjang ini, sama dengan panjang ini, dan sama dengan panjang ini. Dan segi empat sama juga merupakan satu segi empat kitaran, di mana keempat-empat bucunya berada di lilitan bulatan. So, ini adalah segi empat sama.
kebanyakan student dia banyak fokus dekat bahagian simbol sahaja. Okay, dia sebab tu apabila soalan yang berbentuk cerita yang perlukan bahasa, okay, dia nampak soalan tu dia panjang, dia kata woi susah, tanpa membaca sepatah pun perkataan dia. Okay, dan itu juga menyebabkan kenapa student dia stuck. Okay, dia stuck bila nak jawab. Okay, bila dia nak jawab dia stuck. Kenapa? Okay, one of the main reason adalah dalam bahasa mempunyai maklumat. Maklumat apa? Maklumat tersembunyi. Okay, jadi kalau dia tidak mahir ataupun dia tidak menguasai maklumat yang ada, contohnya perkataan segi empat sama saja tadi, tapi saya dah senaraikan begitu banyak dia punya property, dia punya maklumat yang berkaitan dengan segi empat sama. So persoalan dia, yang mana satu maklumat ataupun informasi yang kita perlu gunakan untuk menjawab soalan. Okay, sebab kita kena tanya soalan apa. Jadi maklumat mana yang kita boleh gunakan untuk mencapai apa yang soalan nak. Okay, baik-baik. So kita recap. So matematik terbagi kepada dua komponen, iaitu simbol dan bahasa. Okay, simbol tu adalah yang biasanya student fokus, dan bahagian bahasa ni kurang penekanan daripada student lah. Okay, which is sangat penting sebenarnya. So kalau kamu abaikan bahagian bahasa, maksudnya kamu hilang banyak. Okay, kamu akan stuck banyak dalam matematik. Okay, baik, itu saja perkongsian kali ini. Okay, Assalamualaikum dan happy je selalu.